Okey sahabat, kita jumpa lagi. Okey, seperti yang janji ni, kita live satu tempat yang saya yakin tak semua orang pernah sampai kat sini. So saya fikir saya perlu kongsikanlah tempat yang lain daripada lain, dan saya fikirlah kawasan Besut ni hanya tempat ini sahaja. The only one. Tempat yang ada benda yang saya nak share dengan sahabat-sahabat. Semua, okey. Sekejap senang. Jangan lupa anda tolong komen dan share saya tunjukkan nanti benda tu. Saya tunjuk berapa nanti benda yang bunyi tu, benda apa. Okey, sekejap saya nak share dahulu ke sahabat lain. Tempat ni, tempat ini patut awak mari tengok sendiri tengok sendiri. Sedang tengok sendiri, hanya ada satu sahaja di Besut. Alright. Sedang live sekarang. Okay. Sekarang. Biar okay. Sekejap. Saya nak tunjuk kepada awak semua nanti nak. Sekejap. Okey, tempat yang saya maksudkan ialah benda ni. Okey. Saya tunjuk kepada anda semua secara live. Mudah-mudahan ia bermanfaat dan harapan. Tu dia. Kincir angin yang ada di Kuala Besut, yang dipanggil Kuala Besut Square. Okey. So saya dah ingat dalam Besut hanya tempat ni yang ada, saya rasa lah. Kalau salah betulkanlah. Tapi kena mari sini tengok tinggi wasdak. Besar tu kecang itu, saya zoom saya zoom. Okey tak? Tu dia. Right. Walaupun tempat ni maknanya belum siap sepenuhnya, belum rasmi lah, tapi memang dia punya dekorasi yang cantik lah. Dan nanti saya akan bawa anda sekitar kawasan luar ya. Boleh? Tu bunyi kecang itu besar tu, main kuat sekarang. Tu punya ekor dia design macam tu ni. Okey, cara dia buat ekor dia design macam tu. Jangan lupa sahabat-sahabat semua ya, sharekan kepada individu sahabat-sahabat kita yang lain. Dan ada masa buatlah family. Saya santai kat sini. Tempatnya memang cantik. Nanti insyaAllah bila dah siap, nanti saya akan live lah. Saya akan share dengan sahabat-sahabat semua tempat ni, supaya setidaknya kata apa, boleh kata apa, tengok sendiri lah. Nanti bila siap, nanti boleh mari ke malam insyaAllah. Okey, tengok sendiri macam mana keunikan ataupun keistimewaan yang dekat sini. Okey. Jangan lupa sahabat semua komen dan share ya. Sebab saya ingat dalam kawasan Besut ni, tempat ni je yang ada benda ni. Seluruh kawasan Besut, baik keluar apa, yang ada kecangi besar macam ni, hanya di sini sahaja, di area kau pantai, dekat dengan kata dekat tak mana daripada Kuala Besut. Tak jauh mana daripada Kuala Besut. So sahabat marilah, mari sendiri lah. Bila dah siap marilah. InsyaAllah kalau rezeki, kalau
kalau dah ada berita nak rasmi, saya akan mari buat live insya-Allah. So boleh tengok perkembangan hari ni 14 bulan. Puasa boleh tengok perkembangan kat sini lah macam mana ya. Boleh tengok perkembangan kat sini. Beres? Alright. InsyaAllah. Memang special lah dia punya tu. Kelainan dia design. Yang design comel lah. Dia punya tu idea tu bagus. Okey sekejap saya ni. Tempat yang menarik lah. Udara sedap. Udara bersih molek di sini. Udara bersih molek kat sini ya. Nanti saya akan bawa keliling saat ni. Memang cantik pemandangan dia. Pemandangan cantik. Saya nak nanti saya akan bawa anda pusing-pusing nanti ya. Saya tengah setting sekejap ni. Saya setting kalau okey, baru saya akan bawa anda semua. Wan Amri apa khabar? Wan Amri pun nampak komen. Mana tu ni Wan Amri duduk mana? Wan Amri Al-Qadiri. Tempat ni di dekat dengan area Kuala Besut, tapi bukan di Kuala Besut sungguh. Dia macam mana? Dia dekat Kuala Besut tapi bukan di Kuala Besut. Tapi di area Kuala Besut lah. Di sini ada kampung pantai dan sebagainya. So benda tu ada dekat dengan sini. Nama tempat ni ialah saya klik nanti ya. Nama tempat tu Kuala Besut Square. Nama tempat ni. Nama tempat ni lah Kota Besut Square. Jangan saya tengah. Nak beri kalau boleh tolong komen dan share lah. Kalau boleh share, like, comment dan share. Yang ini hanya satu je ada kat sini. Di area Kuala Besut ini saja yang ada. Memang dia special tapi dia belum siap sepenuhnya lagi. Nanti kalau saya dapat berita tu rasmi, saya akan buat live semasa perasmiannya. So kalau sudi tolong Wan Amri share lah untuk orang yang tahu lagi, tahu kan. Nama tempat ni lah Kuala Besut Square, nama tempat ni. Yang ni kira kali kedua saya mari ni. Ini kali kedua saya mari kat sini. Memang tempat ni sahaja ada dalam sebesar-besar kawasan Kuala Besut ni. Tempat ini sahaja. Nama dia ialah Kuala Besut Square tempat ni. Makin kuat angin, makin laju berpusing. Saya buatlah serentak ni. Saya buat serentak. Nanti you boleh follow saya lagi tempat di FB berita. Saya bagi link nanti Saya bagi link nanti. Sekejap saya tengah setting sebab ni. Saya bagi setting kepada dua tempat. Okey. Saja nak share ya kepada sahabat tahu lagi. Sebab saya yakin tak semua tahu kan. Link dia mana tadi Mana link dia? Saya buatlah ni tak payah perkataan ni boleh. Tak dapat lah okey.
Tu dia. Besar sebenarnya tu. Ekor design macam tu. Ekor dia tu memang dia design macam tu. Saya tak faham, mungkin dia ada sebab tu. Ada kita tahu dari segi teknikal kan kenapa dia design ekor macam tu. Untuk hadapi dipanggil biasa hadapi apa? Hadapi tekanan angin, dia mesti buat macam tu supaya tak beri impak yang kuat kepada benda tu. Dia kena ada konsep kenyal. Okey, sahabat-sahabat semua khabar. Jangan lupa like, komen dan share. Kita live sekejap, tempat ni menarik. Tempat ni memang agak special sikit lah. Yang menarik. Besar tu, nampak kecil besar. Saiz kencang itu besar. So untuk sahabat bermaksud, tempat nama dia ialah Kuala Besut Square. Tempat ini saya ada kecangin ni. Kuat biar angin kuat. Dia angin sekali dia berpantai naik darat sebab ekor ke sini. Dia sedang melawan angin tu. Kuat angin. Tak tahu bila rasmi ni, kalau ada berita saya akan buat live semasa perasmian pembukaan. Dia pagar kat sini. Dia kena pagar sebabnya yang kambing apa kan. Okeylah, saya buat anda semua kawasan sekitar, jom. Kawasan sekitar dia. Ikut saya. Ini kawasan sekitar dia. Dia berpagar lah. Sudah ada media terbuka, kios pun ada, surau, tanda semua ada. Tapi oleh kerana belum, tengah buat pasang bata untuk jalan kaki ni. Belum siap lagi ni. Nampaknya. Tengah susun bata. Permainan ada. Dia pagar lah. Supaya biasa kambing tu, depan kambing tu. Sebab tu dia pagar. Dikes makanan pada. Kampung ni kat saya, nama dia ialah Kampung Pantai rasanya. Air pantai. Saya cak alik. Okay. So nama tempat ni lah, ni dia. Tu dia landscape dia tu. Landscape dia ialah tu Medan Kuala Besut. Kuala Besut Square. Memang besar projek ni. Apa tu dia. Kecanggih tau. Saya bawa anda sekeliling lah. Kalau siap ni memang tempat orang mari ni. Ni tempat rumah lega ni. Ni pasang apa? Tempat untuk jalan kaki. Tu kios makanan tu. Memang comel tempat ni. Memang tempat dia terancang. Sebab dia buat macam ni. InsyaAllah kalau ada berita dia buat perasmian, saya akan datang insyaAllah untuk buat live kat sini, share dengan sahabat-sahabat semua. Kawasan parking pun memang luas. Dia kena pagar sebab kambing ada sini. Kambing banyak ni biasa ni. Dia sebelah sana ialah Kuala Besut lah. Kuala Besut. Orang yang ni untuk tarik kapal. Tu kambing biri-biri saya pagar. Saya pusing jauh sangat, saya tak pusing lah ya. Sebabnya belum lagi rasmi. Dari segi dari segi make up belum cantik lagi. Kira sama kampung.
sekitarnya Kuala Besut Square. Dia banyakkan buat kedai makan, mungkin kedai makan, kedai apa ni, cedera hati. Sini mungkin jadi tempat. InsyaAllah saya kalau saya akan mari bila dengan berita ada perasmian, saya akan mari insyaAllah untuk anda semua nikmati secara live. Tak habislah. Bila sini tak asli bila lagi. Yang menarik, yang special itulah kencang ni. Hanya ada kat sini sahaja. Okey sahabat, nanti saya akan share kalau dah lagi jumpa tempat menarik saya akan share. Saya ni kambing, kambing. Tengok pandangan sana tapi jauh sangat. Pandangan depan kencing angin tu kan. Tapi jauh sangat, pusing lah. Ada permainan, ada musola kat situ. Kat tu musola tu. Wah, sini luas juga sebenarnya. Memang luas. Ni macam apa nama? Macam rumah rehat yang sewa. Tandas minum air. Esok musola. Ini pandangan cantik pandangan sini. Besar tu Canggih, nampak kecil tu besar semua sahabat-sahabat ya. Cik Zul ada apa khabar Cik Zul? Kagum saya ke demo. Oh Cik Zul ada juga. Cik Zul nanti ada rezeki kalau perasmian dilakukan saya akan buat live. Ataupun boleh mai sendiri sampai di Kuala Besut cari mana dia. Tempat yang dikatakan Kuala Besut Square. Ni tempat dia ni. Sebelah ngadat tu belah laut lah. Sebab dia muka kencing ke sana, kat sana kan. Sebab dia laut kat sana. Saya tak pergi kat sana buat luas kan. Nanti saya akan semula insya-Allah. Okey, mudah-mudahan dapat sesuatu nak belajar buat live. Sebenarnya Cik Zul dah okey dah tu, tak perlu belajar. Saya tak ada apa Cik Zul. Saya lebih suka kepada untuk mengajar diri sendiri sebenarnya. Tak layak untuk saja orang lain ya. Saya lebih suka kepada untuk memperelokkan diri sendiri. Cuma kalau betul-betul untuk live untuk buat dapatkan duit, ada cara dia lah, belajar lah. Ada cara untuk buat live dapat duit, ada cara dia. Saya ada ilmu tu. Tapi saya tak cerita kat orang lah. Okey. Ada cara dia. Apa pun senang je nak cara Abdullah ni ada banyak cara boleh guna pakai. Ni adalah paling mudah sekali ni. Paling mudah sekali. Tak perlu performa. Okey, saya stop dahulu sebab saya nak ambil gambar pegun rasanya. Kau boleh screenshot. Ada screenshot senang. Ada screenshot untuk gambar pegun. Tapi ada komen sahabat kan. Ini dah kali yang kedua sebab lah kat sini. Okey, hingga ada masalah kita akan share lagi insya-Allah. Cuma saya nak seperti biasalah sahabat belah ni saya tak nak buang masa anda semua. That's why saya selip juga satu benda iaitu ilmu tentang pemasaran. Okey, sebelum saya ambil prinsip daripada guru saya iaitu kalau kita buat live jangan buat masa orang. Soal ni ke tip ni Cik Zul, tip untuk buat live lah sambil-sambil. Saya memang follow nasihat mentor saya iaitu bila kita ini untuk jangka sepanjang lah, untuk long term business ataupun long term personal branding. Dalam kita nak menang marketing, semua tahu dah asas kena tonjolkan personal branding. So dalam kita tonjol personal branding ada dua, cara yang beretika, cara yang kontroversi. Kalau cara tak beretika, kalau sebut cak-cak tahu kan.
Satu cara itu sejenis branding juga sebenarnya, personal branding. Itu cara yang tidak beretika, lebih kurang beretika. Dia ada baik buruk dia. So boleh pilih. Sekadar untuk long term business branding personal, elok ambil yang beretika. Contoh yang dibuat oleh Ustaz Value. Perhatikan tersirat, jangan tersurat pada tersirat. Pada tersurat tak ada unsur-unsur bisnes yang dibuat, tak ada unsur pengepen yang dibuat, tak ada unsur iklan yang dibuat oleh Ustaz Value. Cuba fahami yang tersirat. Kalau faham tersirat, tahulah macam mana Kak Ustaz Value yang menggunakan Happy Life untuk buat personal branding. Dan dia boleh pergi jauh. Sama saya sendiri pun sedang mengamal teknik ni. Dia berkata pada jenis-jenis pengisian. Pengisian kita buat tadi, setengah orang begini-begini ramai orang tengok. Tapi untuk long term business branding tak lama dia akan jatuh. Sebab contoh saya buat 11 kali. Kalau buat yang ketawa hilal, yang orang suka, memang ramai tengok, tapi dia akan menarik, ni penting. Dia akan menarik prospek yang tak tepat dengan target kita. Beza kalau kita buat cara yang beretika, yang ada manfaat, yang kita boleh sampaikan melalui ibadah kita. Ni kalau konteks ibadah ya, walaupun tak nak tengok dekat awal, tapi untuk jangka masa panjang, jangka kebabung. Sebab telah menjadi perangai manusia. Saya manusia dan manusia kan, tidak mahu selama-lamanya dalam keadaan gembira sentiasa tanpa ada manfaat. Waktu tengok waktu suka tengok Astro lawak sekalipun, tak ada orang suka tengok lawak selama-lama sebab dia tak dapat apa manfaat. Just suka sekejap, tapi tu je. Tapi untuk menyelesaikan masalah dia, manfaat tak dapat. So akhir sekali dia tetap cari juga mana-mana orang yang buat Happy Life yang boleh menyelesaikan masalah dia. Itu penting. Walaupun pada awal dia tak ikuti, tapi akhir sekali orang yang buat Happy Life macam tu, dia akan menang. Itu memang asas begitu dah. So that's why saya faham dan ni, saya cuba apply sikit-sikit dalam Happy Life saya. Walaupun tak ada orang tengok Happy Life saya, tak apa, tak masalah. Sebab fokus saya bukan nak ramai tengok. Fokus saya adalah nak sampaikan sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah orang. Contoh sebab sekarang ni kat sini, kat kota di Kuala Besut Square ni, share informasi kepada orang yang suka travel, suka cari tempat rehat, suka tempat yang boleh meriliskan tension dia orang. So kalau faham ini kepada orang yang berbisnes, apa-apa bisnes berunsur pengembaraan, travel, pelancongan, dia akan faham lah teknik sebab sekarang ni. Kalau anda lakukan bisnes yang unsur macam ni, tanpa saya menyebut kata apa lebih-lebih sangat detan ni, just tunjuk je aktiviti mai kat sini. So kalau saya seorang yang bisnes travel, maka automatically dia akan menarik, akan menarik orang-orang yang nak tahu tempat menarik sekitar Besut, contoh sekitar kampung tempat Cik Zoo contoh, tanpa kita hard sell Happy Life tak payah. Ini kata-kata nak faham tersirat. Dalam buat Happy Life ni ada itu kena faham tersirat. So kalau kita faham teknik buat Happy Life tu, faham lah, oh ini cara bermain marketing. Yes, dia tak ngepeng pun. So beli di kedai dia ke contoh kan, tak ada. So beli produk tak ada, tapi dengan perbuatan dia tadi, secara tak langsung itu aktiviti dia membantu fakir miskin, ada kedai percuma untuk orang miskin pergi ambil tahu bayaran sebagainya tu. Orang fahamlah bagaimana teknik yang macam ni cukup bagus untuk long term personal branding, dan dia akan menang. Tapi kalau untuk jenis Happy Life ataupun mana-mana personal branding yang kontroversi, memanglah dia kebabum seketika. Dia kebabum sekejap, orang tupu kat dia. Bila orang dia ikuti, orang akan tinggal. Itu semua ada pro and kontra dia. Tapi ada satu strategi lain ialah dia buat teknik personal branding yang kontroversi tapi yang dimasukkan unsur positif. Ada juga
yang berikan persepsi yang positif, sejenis daripada banyak marketing yang kontroversi yang positif ada. Okey, tapi itu semua kalau kita mampu buat semua sekali. Buat semua sekali tak masalah. Buat semua sekali. Saya ada lebih kurang 200 lebih strategi marketing platform yang saya ada ilmunya, tapi saya tak mampu amal semua sekali. Nak beritahu bahawa bila saya dengar macam Cik Zul buat kan, saya tengok ini jenis platform marketing, saya faham tersirat. Itu dia. So tengok orang macam ni, saya tahu ni dia buat teknik ni. Orang buat macam ni, saya tahu ini ikut teknik ni. Dia ada lebih kurang hampir 200 platform strategi marketing yang kalau mampu guna semua sekali. Kalau mampu guna semua sekali bagus. Sebab prinsip mudah. Di dalam kita ni kalau kita zoom nak buat jualan lah, poinnya mudah, iaitu telah di perangai manusia, dia akan membeli, suka membeli, minat membeli, nak membeli, ingin membeli dengan mana-mana brand yang sentiasa muncul kat mata dia, yang sentiasa masuk ke telinga dia. Saya, anda semua sama juga. Kita akan beli suatu produk, suatu guna servis yang selalu sentiasa kita nampak kat mata kita, sentiasa masuk ikut telinga kita. Memang cuba perhati betul. Pakaian anda, baju, makanan, minuman, perhatikan. Karipak ke, apa saja kita beli selama ni, kita akan beli dengan brand yang sentiasa kita dengar kat telinga kita dan kat mata kita. Ini bermaksud dalam buat marketing, kalau kita untuk long term business, untuk dapat jualan, untuk proses yang panjang, kita mesti aktif tonjolkan personal branding dan juga company branding ataupun syarikat branding. Itu saja, simple mudah saja. Kalau kita tak kuat kat situ, bila brand kita tak nampak mata orang, tak dengar telinga orang, dia akan beli dengan syarikat ataupun brand yang lain lah. Itu sahaja, simple mudah saja. Bila orang tak nampak brand kita tak aktif buat orang nampak brand kita melalui mata ke telinga, orang tak akan beli dengan brand yang sentiasa menang kat mata dia, kat telinga dia. Itu sahaja asas dia. So banyak tool, antaranya buat AB Live. Saya bila dulu course marketing, banyak menggunakan free dahulu, dan saya ajar student saya pun kenapa you nak berbayar sedangkan yang free lah. Kalau guna cara betul, strategi betul, teknik betul, boleh menghasilkan duit. So untuk yang tak modal duit banyak, baik hasilkan duit dahulu secara optimal guna yang free. Seperti AB Live, IGTV kalau mampu, TikTok Live, YouTube yang free. Gunakan semaksimal, hasilkan duit. Bila duit banyak barulah pasang billboard, masuk TV, masuk banting, masuk dan sebagainya. Itulah strategi lah. Right, last kepada saya. Ini dia keadaan yang ada sekarang ni. Di sinilah saya nak ambil saya ni. Nampak yang cantik dan udara dia macam nyaman lah. Alright, apapun saya masih banyak. InsyaAllah kalau saya nak berita peresmian, saya akan buat live. So anda boleh tengoklah sequence dia. Ini merupakan Eblah ni tentang Kuala Lumpur Square ni dah kali kedua saya buat. Sebelum ni lain design macam ni. Dah semakin baik. InsyaAllah kalau di masa lain saya akan tunjuk kepada anda semua perkembangan kepada pembinaan projek ni. Boleh tengoklah by sequence perkembangan hari ni 14 bulan Mac, mungkin bulan-bulan 7 nanti ke, bulan 8 ke, saya akan tunjukkan perkembangan, sejarah perkembangan pada setiap tempat ini namakan Kuala Besut Square. Terima kasih jumpa next episode live. Sekali kurang maaf banyak, bukan niat saya untuk mengajak anda, tapi jika ada manfaat anda boleh pakai dan cuba praktiklah, sebab ilmu banyak, tahu banyak, tak amal tak jadi. Simple mula, kalau tahu banyak tak ada praktik jadi, tak kira benda apa sekalipun. Terima kasih sekian. Assalamualaikum, terima kasih.